Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga cikgu kita, Cikgu Muhammad Wafi Osman, juga jurubahasa Cikgu Nur Asmawati binti Maddin. Okey cikgu, untuk segmen kali ini pula apakah yang akan kita tekankan? Okey, untuk segmen yang ketiga kita nak lihat yang berkaitan hubungan diplomatik, Luqman. Okey, hubungan diplomatik. Jadi dalam ni kita akan di akhir segmen ini para pelajar, murid-murid akan dapat tengok, kita dapat menjelaskan 4 tujuan hubungan diplomatik dilaksanakan. Okey, jadi kita lihat di sini hubungan bagi kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan Cina dan juga kerajaan India. Jadi hubungan diplomatik ni sebenarnya dia ada yang berkaitan dengan hubungan kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan alam Melayu dengan Cina, hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Jadi apa dia hubungan diplomatik ni sebenarnya? Jadi hubungan diplomatik ini adalah hubungan di antara dua buah negara. Dua buah negara sama ada kerajaan maupun empayar dan mereka mempunyai tujuan yang tertentulah. Okay, jadi kalau kita lihat di sini hubungan politik di antara dua buah kerajaan yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina dan kerajaan India yang seperti saya sebutkan tadi bagi mengukuhkan kedudukan mereka dan membuka kepada jalan perdagangan lah, membuka jalan perdagangan. Jadi untuk ini kita tengok ada beberapa buah kerajaan alam Melayu ni mereka telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina dan juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan India. Okey. Jadi di sini kita tengok dulu yang pertama sekali hubungan kerajaan alam Melayu dengan Cina lah. Jadi terdapat 6 buah kerajaan di alam Melayu yang memainkan menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina. Kita ada kerajaan Funan pada abad ketiga dan juga kerajaan Champa pada abad ketiga dan kita juga ada kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Kedah Tua pada abad ketujuh yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina. Dan kita lihat juga di sini pada abad ke-12 kita ada kerajaan Angkor dan juga pada abad ke-14 kita ada kerajaan Majapahit yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina. Keenam buah kerajaan ini mempunyai tujuan yang berbeza lah. Okay. Kita pergi kepada satu persatu dulu. Hubungan di antara kerajaan Funan dan Cina, hubungan di antara kerajaan Champa dan Cina. Ini melibatkan hubungan di mana mereka ni cuba untuk mendapatkan bantuan ketenteraan dan juga hubungan untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina iaitu Dai Viet. Dai Viet ini adalah utara Vietnam. Dan seterusnya kita pergi kepada hubungan kerajaan Majapahit dengan Cina. Hubungan kerajaan Majapahit dan Cina adalah melibatkan hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan di antara kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Cina. Dan untuk kerajaan yang seterusnya, kita pergi kepada Sriwijaya, terbang kepada Sriwijaya dan juga Kedah Tua. Dan kedua-dua buah kerajaan ini menjalinkan hubungan bagi tujuan memperkukuhkan persahabatan dan juga memperkukuhkan hubungan perdagangan. Itu untuk kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Kedah Tua. Dan seterusnya adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor pun tujuan dia sama untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan juga hubungan perdagangan. Okey, selesai bagi hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Cina, kita pergi pula kepada hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Okey, jadi hubungan ini terdapat 4 buah kerajaan alam Melayu yang mempunyai hubungan dengan kerajaan India. Okey, kita pergi satu persatu. Okay, kita ada kerajaan Funan pada abad ke-3, kemudian Sriwijaya pada abad ke-9, kerajaan Angkor pada abad ke-12 dan juga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan India dan memiliki tujuan yang agak berbezalah. Okey, yang pertama sekali kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan tujuan dia menjalinkan hubungan dengan kerajaan India adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Okey, malahan yang lain selain daripada kerajaan Funan, kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Angkor, mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan India adalah untuk sebagai hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Okey. Hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Okey, untuk sesi yang seterusnya Luqman, kita nak minta pelajar-pelajar murid-murid kita yang berada di dalam talian ni untuk membina garis masa. Walaupun cantik sebenarnya mereka dah pun membina, tetapi kita tengok jugalah hasil kerja mereka dan saya nak minta
Luqman sendiri. Boleh Luqman? Boleh cikgu. Okey. Tak ada masalah, boleh. Minta Luqman untuk sama-sama dengan murid-murid yang berada di dalam talian untuk membina garis masa. Silakan Luqman. Okey. Boleh tengok mana kedudukan bagi kerajaan. Okey, jadi saya padankan cikgu Ya, padankan. Okey, baik. Dan murid-murid di rumah juga mungkin boleh turut serta cikgu kan? Betul Luqman. Supaya kita lebih faham dan kita lebih nampak apa yang kita belajar pada hari ini. Ya. Baik, jadi saya bagi baca kerajaan dahulu Funan, perdagangan saya rasa Kedah Tua. Ya, betul. Okey. Kedah Tua. Baik. Dan seterusnya apa di sini tulis? Okey, persahabatan. Baik, saya rasa Angkor. Okey, betul Luqman. Okey. Dan seterusnya di sini Hubungan persahabatan. persahabatan. Okey, Majapahit. Okey. Okey. Dan satu lagi okey, iaitu Kerajaan Champa. Okey, Champa. Pada abad ketiga. Okey. Okey, terima kasih Luqman. Boleh ke cikgu? Boleh, betul Okey. tu. Kita ada Kerajaan Champa dan Funan, Srivijaya, Kedah Tua, Angkor dan juga Majapahit. Dan kita nak tengok juga hasil-hasil kerja murid-murid yang berada di dalam talian. Ya. Okey, Mungkin boleh tunjukkan kepada kami semua cikgu Okey, silakan siapa ingin berkongsi, kita tengok satu persatu dululah. Boleh cikgu. Okey, satu persatu dulu. Okey. Silakan siapa yang ingin menunjukkan garisan masa yang telah dibina. Okey, silakan. Okey, Umair. Okey. Okey, cantik Umay buat. Saya ingin berkongsi hasil kerja garisan masa yang saya buat, cikgu. Silakan. Garisan masa yang saya hasilkan ini adalah hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan China. Abad ketiga, hubungan ini terjalin antara Kerajaan Funan dan Kerajaan Champa bagi tujuan memohon bantuan ketederaan dan memulihkan hubungan setelah berperang dengan Dai Viet. Okey, terima kasih Umar. Jadi Umar telah menerangkan hubungan di antara Kerajaan Alam Melayu dengan China iaitu Kerajaan Funan dan Champa yang melibatkan hubungan ketenteraan. Okey, kita pergi kepada garis masa yang kedua daripada para pelajar. Garis masa yang kedua, silakan. Okey, siapa? Saya, cikgu. Okey, Said. Okey, silakan Said. Izinkan saya berkongsi masa yang melibatkan hubungan Kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua pada abad ke-7. Hubungan diplomatik ini dilaksanakan bagi tujuan mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan persahabatan. Seterusnya memperkukuhkan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan bagi Kerajaan Kedah Tua, persahabatan dan perdagangan bagi Kerajaan Srivijaya. Okey, terima kasih Said. Terima kasih kepada Said dan juga Umay cikgu Ya. Jadi mereka berdua ni cikgu sudah mendapat 2 markah. Seterusnya cikgu? Okey, nak minta lagi pelajar murid untuk berkongsikan lagi sebab mereka ada buat garisan masa tu. Okey, silakan. Uwais. Mungkin saya membuat perkongsian, cikgu. Sila. Hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan India dapat disimpulkan dengan tujuan mengeratkan hubungan persahabatan apabila ketiga-tiga Kerajaan Alam Melayu seperti Srivijaya, Majapahit dan Angkor mempunyai tujuan yang sama. Berbeza dengan Kerajaan Funan yang mana tujuan utama hubungan ini dilaksanakan adalah untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan sahaja. Okey, terima kasih Uwais. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Uwais, memang Kerajaan Funan sahaja yang memiliki tujuan hubungan perdagangan yang berbezalah dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan yang terakhir sekali, silakan. Yang terakhir sekali. Saya, cikgu. Okey, Nazril. Ini adalah hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan India, khusus kepada Kerajaan Funan. Hanya Kerajaan Funan sahaja yang memiliki tujuan yang berbeza dengan kerajaan yang lain. Kerana Kerajaan Funan bertujuan memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Okey, terbaik atas perkongsian Nazril tadi. Okey, jadi kita nak bagi berapa bintang? Okey, terpulang cikgu. Cikgu nak bagi berapa bintang? Okey, saya pula tanya Luqman. Okey, kita bagi masing-masing 2 bintang. 2 bintang. Okey cikgu. Tadi saya sebenarnya dah letak 1 bintang, so saya tambah 1 lagi bintang Tambah cikgu. satu lagi bintang. Okey cikgu, silakan. Okey, jadi secara kesimpulannya lah kita tengok dekat sini, hubungan di antara Kerajaan Alam Melayu dan juga China dan juga India. Okey, dapat kita simpulkan di sini bagi kerajaan China kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang terlibat adalah Funan, Champa, Srivijaya, Kedah Tua, Angkor dan juga Majapahit. Dan bagi kerajaan India
Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Dan kita pergi kepada 4 tujuan utama hubungan ini dilaksanakan. Okey, kita lihat 4 tujuan utama, iaitu yang pertama tadi adalah untuk bantuan ketenteraan, kemudian yang keduanya adalah hubungan perdagangan, dan yang ketiganya hubungan persahabatan, dan yang keempat adalah persahabatan dan juga keagamaan. Jadi ini adalah 4 tujuan utama hubungan bagi Kerajaan Alam Melayu dengan China, hubungan bagi Kerajaan Alam Melayu dan juga dengan India. Okey, banyak yang kita dapat untuk segmen kali ini. Dan cikgu, kita berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh, Lokman. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah.